Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita untuk kelas Reka Bentuk dan Teknologi RBT untuk kelas 4 Al-Biruni bersama Cikgu Afiqah untuk hari ini. Baik, mari kita ulang kaji dulu apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Tengok dulu, kita ulang kaji balik. Kamu ingat tak lagi apa yang kita belajar pada minggu lepas? Okay, kita belajar 4 perkara pada minggu lepas. Okay, pertama, kita ada peraturan keselamatan bengkel. Peraturan keselamatan bengkel macam kita perlu bersihkan bengkel lepas kita guna bengkel. Kalau sebelum masuk pula kena beratur sebelum masuk ke bengkel. Lepas tu kena letak beg di luar, kena dengar dulu cikgu punya arahan sebelum kamu boleh masuk bengkel. Okey, itu peraturan keselamatan bengkel. Yang kedua, minggu lepas kita belajar juga peraturan keselamatan diri. Okey, untuk peraturan keselamatan diri, kita ada 3 perkara. Pertama, kamu kena pakai kasut, kena pakai apron, dan kepada pelajar perempuan yang tak pakai tudung kena ikat rambut. Nah, itu kamu kena ingatlah, walaupun kamu pakai tudung, kamu kena ingat. Okey. Yang ketiga, minggu lepas kita belajar peraturan keselamatan alatan. Contohnya, kalau kamu nak guna apa-apa alatan, kamu mesti bagi tahu cikgu dulu. Bila cikgu benarkan, baru kamu boleh guna. Okay, apa-apa kamu tak reti nak guna alatan tu, tanya cikgu. Cikgu bagi tahu, baru kamu boleh guna. Okay, yang terakhir, kita ada peraturan keselamatan bahan. Contohnya, apa-apa bahan yang berbahaya, kamu kena letakkan di tempat yang sepatutnya. Lepas tu kalau kamu ambil suatu bahan, kamu mesti letak balik bahan tu di tempat dia balik. Okey, itu sepintas lalu apa yang kita belajar pada minggu lepas. Cikgu harap kamu masih ingat apa yang kita belajar pada minggu lepas. Dan cikgu harap kamu boleh jawab satu lagi kuis yang cikgu bagi minggu ni berkaitan tajuk minggu lepas. Sebab cikgu nak tengok balik lah kamu ingat ke tak lagi. Okey, sekejap lagi kamu jawab kuis yang cikgu bagi. Ada 2 kuis. Kuis 1 berkenaan tentang yang minggu lepas. Yang kuis kedua berkenaan tentang apa yang kita belajar hari ini. Jadi sekejap kamu kena jawab 2 kuis. Okey, dah settle yang minggu lepas. Tengok apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, standard kandungan untuk hari ini 1.1 amalan keselamatan. Masih lagi dalam amalan keselamatan. Tapi untuk standard pembelajaran hari ini, kita akan belajar untuk menerangkan maksud dan simbol tanda keselamatan. Kita akan tengok beberapa tanda keselamatan dan kita akan tengok maksud untuk simbol-simbol tu. Okey, sebelum kita tengok dulu simbol-simbol dia, kita kena kenal dulu warna. Okey, sebelum tu, mesti kamu tertanya-tanya, cikgu ni nak terang pasal tanda keselamatan apa, simbol apa, benda apa. Okey, kalau kamu masuk bengkel nanti, ada beberapa simbol yang kamu boleh nampak dalam bengkel. Okay, kita tengok apa contoh dia. Tapi setiap simbol tu dia ada pelbagai warna. Okey, contohnya kalau simbol yang warnanya merah, okey, ataupun papan tanda tu warna merah dalam bengkel, itu ialah satu larangan. Larangan ni tak boleh buat. Contohnya pemadam api ke apa ke, kamu tak boleh nak sesuka hati guna. Okey. Kalau simbol ataupun tanda keselamatan tu warna kuning, ia adalah untuk perhatian, amaran, waspada dan juga potensi berbahaya. Maksudnya perkara tu boleh membahayakan kamu. Okey, kalau simbol tu warna hijau pula, ia menunjukkan zon aman dan pertolongan pertama. Maksudnya hijau ni selamatlah. Okey, kalau simbol yang warna biru ialah simbol yang wajib dipatuhi, mesti ikut. Okey, kalau simbol tu warna putih, itu ialah informasi umum, hanya untuk pengetahuan. Okey, tu settle warna. Okey, seterusnya kita tengok pula apa simbol dan tanda keselamatan yang kamu boleh jumpa dalam bengkel RBT nanti. Okey, hari ini kita akan belajar 8 simbol dan tanda keselamatan yang ada dalam bengkel RBT. Okey, simbol yang pertama atas sekali ni. Simbol atas sekali, simbol yang tertulis utamakan keselamatan. Okey, simbol ni berwarna hijau. Tadi kita belajar kalau simbol yang berwarna hijau, ia adalah zon aman ataupun dia pertolongan pertama. Jadi dia bagi simbol ni memberi maksud sentiasa mengutamakan keselamatan ketika berada di kawasan ini.
Jadi nanti bila kamu masuk dalam bengkel, kamu kena sentiasa pastikan diri kamu tu selamat. Jangan buat benda-benda yang boleh membahayakan diri kamu sendiri. Okey, simbol kedua, okey, yang kedua ni bawah ni, tempat berkumpul. Bila satu tempat tu dia ditandakan dengan tempat berkumpul, simbol ni, itu ialah kawasan berkumpul apabila berlaku kecemasan. Contohnya dekat dalam satu bilik tu dia tulis tempat berkumpul. Jadi bilik itu kalau ada apa-apa kecemasan, kita akan kumpul dalam bilik tu. Itu contohlah. Okey, yang ketiga warna hijau juga. Simbol yang ketiga yang ada gambar orang macam tengah lari ni, kamu mesti pernah nampak juga simbol-simbol ni. Kalau kamu pergi hotel ke apa ke, ataupun kamu pergi shopping mall, dekat tangga dia akan ada simbol ni selalunya. Laluan keluar semasa kecemasan. Waktu ada apa-apa kemalangan, contohnya terbakar ke apa ke, kita akan guna laluan ini. Okey, laluan contohnya kalau kat tangga, kita guna tangga lah kalau simbolnya ada kat tangga. Okey, itu ialah laluan keluar semasa kecemasan berlaku. Okey, simbol yang keempat, simbol tu warna kuning. Okey, gambar macam orang jatuh tu kan. Okey, ada 3 segi macam ni. Ini adalah simbol lantai licin. Lantai licin dia akan letak simbol warna kuning berbentuk segitiga dan ada macam orang jatuh sebab lantai licin. Okey, yang kelima. Okey, yang kelima, simbol yang kelima masih warna kuning, ada gambar api tu. Okey, simbol tu ialah simbol mudah terbakar. Okey, kalau bahan-bahan tu dia letak simbol macam ni, ini ialah simbol untuk mudah terbakar. Maksudnya dia bahayalah. Okey, baik, seterusnya kita tengok pula simbol yang ke-6. Simbol ni pula. Okey, kita tengok simbol ni. Simbol yang berwarna putih iaitu informasi umum. Okey, simbol ni dekat situ dia dah tulis dah, jagalah kebersihan, lepas tu buang sampah di dalam tong sampah. Jadi daripada simbol ni sendiri kita tahu bahawa ini ialah untuk memberi informasi kepada kita untuk sentiasa menjaga kebersihan. Ini mesti semua orang pun tahu. Okey, seterusnya simbol yang ketujuh. Okey, warna merah iaitu simbol alat pemadam api. Ini akan diletakkan di alat pemadam api. Yang terakhir pula, okey, yang bulat ni, warna merah, warna bulat yang warna merah ni. Okey, ada rokok dan dia pangkah kepada rokok tu. Itu ialah kawasan larangan merokok. Macam kalau kamu masuk pengangkutan awam ke, contohnya bas, kalau masuk kereta api, dia akan ada simbol ni. Sebab di situ ialah kawasan larangan merokok. Okey, kebanyakan simbol ni cikgu percaya kalau kamu tengok pun kamu dah faham apa itu maksud simbol-simbol tu. Okey, jadi kamu tak perlu pun hafal ayat dia sebiji-sebiji dalam buku teks ni. Kamu perlu faham, kamu boleh buat ayat sendiri. Contohnya macam kawasan larangan merokok ni kan. Kalau kamu tak menghafal kawasan larangan merokok, kamu boleh buat ayat sendiri. Okey, itu ialah tidak dibenarkan merokok ke. Jadi maksud dia sama sahaja. Okey, yang penting kamu faham kesemua 8 simbol yang kita belajar hari ini. Okey, kamu boleh tengok balik. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Kita belajar 8 simbol dan tanda keselamatan dan fungsi dia, makna dan fungsi dia. Cikgu harap kamu boleh ingat dan faham. Okey, ringkas saja untuk hari ini. Okey, untuk hari ini cikgu dah sediakan link untuk kamu jawab 2 kuis. Okey, kuis yang pertama tu adalah berkenaan dengan tajuk kita pada minggu lepas. Cikgu saja bagi untuk tajuk minggu lepas juga sebab cikgu nak test kamu ingat ke tak lagi. Okey, lepas tu kuis yang kedua adalah berkenaan dengan apa yang kita belajar hari ini. Jadi cikgu harap lepas kamu faham video ni, kalau tak faham kamu boleh ulang balik. Lepas kamu faham video ini, kamu boleh tengok balik. Okey, lepas tu kamu boleh jawab kuis cikgu dan cikgu akan semak kamu punya markah. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.